Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Idz qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabih, Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sadaqallahu maulana al-karim. Yang berusaha pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman, Tuan Yang berbahagia Tuan Haji Rozaini bin Ahmad, seluruh pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman, sidang penonton, tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan izin Allah dan inayah hanya daripada Allah Azza wa Jal, kita berada dalam suasana sambutan Aidil Adha bagi tahun 1442 Hijrah bersamaan dengan 2021 Masihi. Kita berada dalam suasana menyambut perayaan yang disyariatkan di dalam Islam. Dan dalam tempoh yang sama, kita melaksanakan suatu ibadah yang disebut sebagai ibadah qurban. Ibadah yang kita lakukan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita menyembelih binatang korban ataupun haiwan korban ini dengan tujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mentaqarrubkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membelanjakan sebahagian daripada harta kita untuk membeli binatang-binatang ataupun haiwan-haiwan sembelihan yang disyariatkan untuk dilaksanakan ibadah qurban, untuk kita berkongsi sebahagian rezeki kita, untuk menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam suasana kita berada pada pandemik COVID-19 ini, ada insan-insan di luar sana yang memerlukan bantuan, sumbangan dan perhatian daripada kita. Maka daripada ibadah korban yang kita lakukan ini, tuan-tuan, yang paling utama dan yang paling penting untuk kita berikan perhatian ialah tujuan ibadah korban itu sendiri. Untuk apa kita lakukan ibadah korban itu? Adakah tujuan kita melakukan ibadah korban ini hanya semata-mata untuk menunjukkan kemewahan harta benda kita, ataupun semata-mata untuk menunjukkan kemampuan kita kepada insan-insan yang lain? Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila sesuatu amalan itu dilakukan bukan kerana Allah, maka sebenarnya amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah seorang sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dhikr, malah?" Wahai Rasulullah, bagaimana pandangan kamu bagi seorang lelaki yang keluar berperang pada jalan Allah, tujuannya untuk mendapatkan pahala dan juga tujuannya untuk mendapatkan pujian-pujian daripada manusia.
sanjungan-sanjungan perhatian daripada manusia, daripada dengan jihadnya itu. Maka Nabi SAW menjawab, la syai'alah. Dia tidak memperoleh apa sesuatu pun daripada Allah. Ditanya soalan yang sama kali yang kedua, Nabi SAW tetap menjawab dengan jawapan yang sama, la syai'alah. Dia tidak mendapat apa-apa daripada perbuatannya itu. Ditanya pada kali ketiga, dijawab dengan jawapan yang sama oleh Nabi SAW. Dan akhirnya apa kata Nabi? Inna Allah Azza wa Jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu. Sesungguhnya kata Nabi SAW, Allah Ta'ala tidak menerima sesuatu amalan itu, melainkan amalan itu, kata Nabi, ikhlas. Dilakukan kerana Allah, bukan dikeranakan dengan sebab-sebab yang lain, tujuan-tujuan yang lain, kepentingan-kepentingan yang lain. Dan amalan itu pula, kata Nabi SAW, amalan yang diterima, amalan yang dilakukan semata-mata untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu penting, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita memastikan tujuan kita itu benar-benar ikhlas kerana Allah. Dan tujuan amalan korban kita ini untuk mendapatkan keridaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam suasana pandemik COVID-19 ini, bukan hanya mereka yang susah, yang tidak ada sumber pendapatan, yang terjejas dan sebagainya. Bukan hanya mereka yang sedang diuji oleh Allah Ta'ala, tetapi golongan yang mampu, golongan yang berkedudukan, golongan yang ada harta benda, juga sebenarnya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai apa yang kita milik selama ini. Allah menguji kita, golongan yang mampu, termasuklah mereka, alhamdulillah, yang melaksanakan ibadah korban ini, yang berkesempatan melakukan ibadah korban pada kali ini, dalam suasana ini. Kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah kita menyayangi harta benda yang kita ada? Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang berbahagia, setiap kali berlalunya hari-hari dalam kehidupan manusia itu, akan ada malaikat Allah yang mendoakan kepada seluruh manusia. Namun doa mereka doa yang berlainan. Ada satu malaikat yang akan berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, kurniakan kepada mereka yang membelanjakan harta mereka itu, yang menginfakkan harta mereka itu, khalafan, ganti daripada harta yang mereka belanjakan itu. Ini doa daripada para malaikat, tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton sekalian, untuk mereka yang membelanjakan harta pada jalan Allah. Bukan hanya untuk kepentingan mereka sahaja, berkongsi harta mereka, manfaat harta mereka itu juga kepada insan-insan yang memerlukan. Dan sebaliknya, suatu doa yang berlawanan dengan apa yang didoakan oleh malaikat ini, suatu doa yang ditujukan kepada mereka yang terlalu menahan harta mereka daripada dibelanjakan pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ke malaikat yang satu lagi akan berdoa dengan doa yang membuatkan kita rasa resah sekiranya kita termasuk dalam golongan ini. Apa doa malaikat ini, tuan-tuan dan puan-puan? Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, Engkau jadikan ataupun Engkau kurniakan kepada mereka yang menahan harta mereka,
daripada dibelanjakan pada jalan Allah, talafan, binasakan harta mereka. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang berbahagia, apa yang kita lihat daripada riwayat ini, maka dapat menggambarkan suasana manusia-manusia ada di kalangan mereka yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah, menjadikan harta yang diamanahkan oleh Allah itu turut dirasai, turut dikongsi kepada manusia-manusia lain yang tidak berkemampuan seperti mereka. Dan apa yang kita boleh lakukan dalam suasana ini, kita melakukan ibadah korban, berkongsi sebahagian harta kita dengan golongan-golongan asnaf ataupun mereka-mereka yang memerlukan di sekitar kita. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat sidang penonton sekalian, dalam suasana pandemik COVID-19 ini, sebenarnya bukan hanya golongan yang terjejas yang sedang diuji oleh Allah. Bukan hanya golongan yang susah, golongan yang terputus semua-semua pendapatan mereka. Bukan hanya golongan ini yang diuji oleh Allah, tetapi golongan yang berkemampuan, golongan yang kaya raya, golongan kayangan-kayangan, golongan ini juga diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap harta yang ada pada mereka. Adakah dibelanjakan pada jalan Allah sehingga memungkinkan mereka ini mendapat doa daripada malaikat yang mendoakan supaya semoga harta mereka subur, semoga harta mereka membiak dan diberkati Allah, atau sebaliknya didoakan kebinasaan terhadap harta mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitanir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Shadaqallahu maulana al-karim. Kamu tidak akan mencapai tahap kesempurnaan yang semaksimum mungkin. Kamu tidak akan mencapai kesempurnaan dalam amalan kamu, kebajikan yang kamu lakukan, sehinggalah kamu mampu membelanjakan pada jalan Allah apa-apa yang kamu sayangi, termasuklah harta benda kita. Dan alhamdulillah, peluang ibadat korban yang ada sepanjang Aidil Adha ini bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah menjadi ruang untuk sama-sama kita menyantuni golongan-golongan yang memerlukan dengan penyembelihan haiwan ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, seorang sahabat pernah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bentuk sedekah yang paling mulia, yang paling besar nilai pahala di sisi Allah, dengan suatu pertanyaan, ya Rasulullah, ayus sadaqati a'zam? Wahai Rasulullah, apakah sedekah yang paling besar pahala di sisi Allah? Sahabat ini bertanyakan bagaimana bentuk sedekah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi menjawab, anta sadaqa wa anta sahihun. Kamu bersedekah, wahai sahabat, ketika mana kamu sedang sihat. Syahihun, kamu bersedekah ketika mana kamu sayang harta, kamu bakhil, maka kamu sedekahlah pada saat itu. Wa ta'mulul ghina, kamu bersedekah ketika mana kamu bercita-cita, berangan-angan untuk kaya. Wa takhshal faqr, dan sedekah yang terbaik juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana suasana kamu takut susah. Apabila kita mampu melaksanakan ataupun melakukan infak pada suasana-suasana ini, inilah yang menyebabkan amalan sedekah dan infak itu dikurniakan pahala yang berlipat kali ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, marilah sama-sama kita menilai dan sama-sama bermuhasabah terhadap ibadat korban yang kita lakukan dalam tempoh ini. Adakah benar-benar kerana Allah? Benar-benar untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Adakah benar-benar ikhlas kerana Allah? Atau disebabkan dengan kepentingan-kepentingan yang lain
yang tersirat yang menyebabkan ibadat korban kita ini tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Adakah kita mengharapkan pujian-pujian manusia, sanjungan-sanjungan daripada manusia dengan amal kebaikan, dengan ibadat korban yang kita lakukan ini? Maka sama-samalah kita bermuhasabah dalam kesempatan sambutan Aidil Adha ini. Jadikan ibadat korban ini, tuan-tuan dan puan-puan, suatu medium, cara untuk kita menyantuni golongan-golongan yang tidak berkemampuan. Mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu golongan yang diuji dengan kepayahan, kesusahan, diuji dengan terputus sumber pendapatan dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, satu golongan yang lain diuji dengan kemampuan, kemewahan harta benda. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, satu golongan diuji dan ujian itu menuntut kesabaran daripada mereka. Dan satu golongan lagi diuji dan ujian itu menuntut kesyukuran daripada mereka. Benarlah apa yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menerjemahkan bentuk-bentuk ataupun ciri-ciri mereka yang beriman kepada Allah. In asabatahu sarra syakara. Orang yang beriman itu, kata Nabi, apabila diuji dalam bentuk kesenangan, anugerah, kenikmatan, syakara, dia akan bersyukur kepada Allah dengan pemberian anugerah nikmat itu. Wa in asabathu sarra, dan orang beriman juga apabila diuji dengan kepayahan, kesusahan, termasuk kemiskinan, sabar, mereka bersabar atas ujian Allah. Maka sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kita semua sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman dengan iman yang sempurna seseorang di kalangan kamu sehinggalah dia menyayangi terhadap saudaranya, dia menyukai terhadap saudaranya apa yang ia sukai dan sayangi untuk dirinya sendiri. Tuan-tuan, puan-puan, marilah sama-sama kita mengisafi keadaan ini. Marilah kita mengambil peluang apa yang ditakdirkan oleh Allah ini untuk sama-sama mencari nilai tambah terhadap amal ibadah kita. Yang susah diuji dengan kesusahan, yang senang diuji dengan kesenangan. Jangan jadikan harta yang ada pada kita hari ini, tuan-tuan, fitnah, suatu beban ketika mana kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambillah peluang, kesempatan ini untuk mencari kebaikan terhadap harta yang dikurniakan oleh Allah, sama ada dalam ibadat korban yang kita lakukan ataupun dengan cara infak-infak yang lain. Tuan-tuan, ambillah kesempatan ini, sama-sama kita infak pada jalan Allah dan tahniah kepada mereka. Alfan mubarak kepada mereka yang mampu melakukan ibadat korban, bahkan sanggup mengeluarkan sedikit daripada harta mereka, melakukan ibadat korban pada kali ini sebagai satu cara syukur mereka kepada Allah, dan dalam masa yang sama dapat menyantuni golongan-golongan yang memerlukan di luar sana. Tuan-tuan dan puan-puan, rasanya sekarang ini pertemuan kita pada kali ini moga-moga mendapat kebaikan dan keberkatan di sisi Allah dan membawa manfaat sebagai perkongsian ilmu kita bersama dalam seluruh halaqah ilmu ini. Terima kasih pada semua yang sudi mendengar bicara ini. Ampun dan maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.